Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik buku yang kita baca, iaitu Tafsir Al-Azhar juzuk ke-30 karya Buya Hamka. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung surah Al-Bayyinah pada ayat yang ke-6 dan insya-Allah kita cuba habiskan. Dan kalau sempat kita akan masuk surah yang barulah hari ini insya-Allah. Jika tak sempat kita sambung kuliah kita untuk baca surah yang baru itu pada kuliah akan datang insya-Allah jika diizinkan oleh Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Inilah kita kata 3 ayat yang insya-Allah kita akan cuba untuk kupas pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ini pada ayat sebelum ini telah pun menceritakan tentang keadaan orang-orang ahli kitab dan keadaan orang-orang musyrikin sebelum daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla menceritakan keadaan mereka setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila diceritakan keadaan mereka sebelum daripada mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekufuran mereka yang mana mereka mengatakan kami akan ikut Nabi akhir zaman ni, terutamanya ahli kitab. Manakala golongan musyrikin berada dalam keadaan kekufuran setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi berpecah. Sebahagian daripada mereka menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin, sebahagian lagi menjadi kufur. Bahkan kekufuran yang mereka ada pada ketika setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan itu lebih dahsyat daripada kekufuran mereka sebelum daripada itu. Sesiapa yang tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pada zaman tersebut telah memusuhi Nabi, menggunakan segala kesempatan yang ada untuk melenyapkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada manusia ni dia tak mau ikut je, tapi dia tak memusuhi. Dia just tak mau ikut. Seperti mana yang kita pernah tengok dalam sejarah, ada watak-watak seperti Mut'im bin Adi, seorang pembesar Quraisy yang mana dia ni tak masuk Islam, tapi dia tak memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersahabat dengan Nabi.
dia berkawan dengan Nabi, dia beri perlindungan kepada Nabi, memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada bahkan sebahagian daripada golongan musyrikin yang tidak mahu mengikut Nabi SAW, bukan hanya tak mahu ikut, bahkan mereka menjadi jahat. Mereka menjadi musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berfikir siang dan malam bagaimana cara untuk melenyapkan dakwah Muhammad ini. Maka sebab itulah timbul cadangan yang pelbagai. Sebahagian daripada mereka mencadangkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibunuh. Ada yang mencadangkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dipenjarakan. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan kalau boleh buang negeri aja Muhammad itu. Ini cadangan-cadangan mereka setelah mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Allah Taala cerita keadaan orang-orang musyrikin dan ahli kitab yang tidak menerima dakwah Nabi, sebahagian mereka menerima, tetapi sebahagian mereka menolak dan bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla cerita pula tentang keadaan orang mukmin yang mana telah pun kita huraikan dalam kuliah yang lepas, yang mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ni ciri orang yang beriman. Tidaklah mereka itu, yakni orang yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla itu diperintahkan melainkan untuk menyembah diri kepada Allah dalam keadaan mereka ikhlaskan diri mereka kepada Allah akan agama Allah, dalam keadaan mereka itu hunafa, dalam keadaan mereka itu beriman dengan segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka itu tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan mereka itu tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Wa yuqimus salah, dan mereka mendirikan salat, menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat, yakni menjaga hubungan sesama manusia. Wa dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang benar, itu agama yang lurus. Maka setelah bercerita tentang dua keadaan manusia, mukmin dan kufur, mukmin dan musyrik, maka Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang ke-6 ini menceritakan keadaan di mana nanti destinasi manusia yang ada di atas muka dunia ni. Di mana nanti destinasi yang Allah Azza wa Jalla akan tentukan manusia ini, sama ada dia ini beriman ataupun kafir, dia akan pergi ke destinasi ini. Cuma destinasi ini berbeza mengikut keadaan manusia dengan apa yang mereka lakukan di dalam dunia. Allah Ta'ala menyebutkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kufur daripada kalangan ahli kitab wal musyrikin, dan juga orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, yang mana mereka itu berada dalam neraka Jahannam dan mereka itu kekal di dalamnya. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian, di sini ada beberapa perbahasan menarik yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Yang pertama sekali, bila Allah Subhanahu wa taala kata innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesiapa yang mengaji bahasa Arab, dia akan nampak perbezaan. Bila tang musyrikin, Allah Taala guna kata nama. Wal musyrikin, kata nama, noun, dia bukan verb. Tapi bila Allah Taala kata innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sesungguhnya orang-orang yang telah kufur daripada kalangan ahli kitab. Kenapa Allah Taala tak kata innal kafirina min ahlil kitab, yang menggunakan kata nama juga? Ni siapa yang belajar bahasa Arab dia tahulah. Maka di sana telah dihuraikan, isyarat ini telah disebutkan oleh Al-Imam Fakhr Razi dalam kitab tafsirnya. Dia mengatakan bahawasanya Allah Azza wa Jalla membezakan di antara dua lafaz ini. Ya, Allah Azza wa Jalla membezakan di antara dua lafaz ini kerana kekufuran, tahap kekufuran ataupun keadaan kekufuran hamba Allah yang digolongkan sebagai ahli kitab ini berbeza dengan keadaan kekufuran bagi orang-orang musyrikin. Allah menggunakan kata nama. Allah menggunakan kata nama bagi orang-orang musyrikin. Kata nama ni kira macam
sesuatu yang confirm lah. Dia bukan lagi perbuatan. Macam kita kata, pemakan itu, pemakan maksudnya dia memang kerja dia makan je lah. Tapi kalau dia sedang makan, maksudnya dia menunjukkan perbuatan tu. Maka di sana ada perbezaan. Bila disebut musyrikin, ialah golongan yang memang daripada awal lagi mereka berada dalam kekufuran. Daripada awal lagi mereka berada dalam penderhakaan kepada Allah Azza wa Jal. Kerana orang musyrikin ini daripada awal lagi memang tak percaya dengan kiamat. Daripada awal lagi mereka tak percaya dengan golongan anbiya. Mereka mengingkari kewujudan benda-benda gaib, syurga dan neraka dan sebagainya. Maka sebab itu digunakan kata nama. Mereka ini golongan kafir. Tetapi bila tentang ahli kitab dia kata Tuhan kata innalladzina kafaru min ahli kitab. Merujuk kepada verb, perbuatan. Sebab apa? Sebab kekufuran ahli kitab ini menjadi maksimum setelah daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka menunggu-nunggu kehadiran Nabi. Maka sebab itu dibezakan. Kemudian Allah Ta'ala kata, Finari Jahannam. Di dalam neraka Jahannam. Orang-orang kafir ini, keadaan mereka dalam neraka Jahannam. Khalidina fiha. Mereka berada selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ingatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua keadaan ataupun dua sifat bagi orang kafir yang musyrik dan ahli kitab ni, dua keadaan ataupun dua sifat untuk kita ni beringat. Apa dia? Yang pertama, mereka ini akan kekal dalam neraka. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla sekalian. Sakit ni ialah satu benda yang kita tak mampu tanggung. Allah Ta'ala kadang-kadang bagi kita rasa sakit daripada jasad kita. Main bunga api, sakit. Terkena api, sakit, panas. Masak, tangan terkena kuali yang panas, menggelejat, kita sakit. Tapi kesakitan yang berbentuk panas dalam dunia ni, pertama memanglah panas api dalam dunia ni hanya baru berapa juzuk aja daripada panas api neraka. Cuma kepanasan dalam dunia ni selain daripada dia hanyalah juzuk kecil daripada kepanasan api neraka, ia juga bersifat reda. Maksud kesakitan yang mula-mula kita kena tu, bila panas mula-mula kena, masa tu paling sakit sekali. Kemudian dia reda, dia reda, dia reda, dia reda, dia reda. Kemudian dia adalah rasa pedih-pedih sikit. Kemudian dia melecup. Melecup tu sakit. Tapi taklah sesakit awal yang kita kena panah tu, awal yang tadi. Yang mana kesakitan tu dia mereda. Berkurang. Kalau ikut graf dia tu, kalau kita buat graf kesakitan tu, dia mungkin mula-mula dia spike tinggi, kemudian dia akan turun graf kesakitan tu, kadar kesakitan. Tapi dalam neraka ni, Allah Azza wa Jalla jadikan keadaan di mana sakit tu tak reda. Sakit tu tak reda. Siapa yang belajar sains, dia tahu. Allah Azza wa Jalla menciptakan di dalam kulit manusia ni ada reseptor dia panggil. Ya? Ada reseptor dia. Yang mana reseptor ni yang dipanggil sebagai deria ni, yang mana kalau kulit ni masih ada, Alhamdulillah. Yang mana kulit ni masih ada, kita rasalah panas tu. Tapi bila reseptor tu hilang, reseptor tu rosak, kulit tu hangus, kulit tu legam, panas tu dah tak terasa dah. Sebab tu orang yang mati terbakar, dia mula-mula rasa sakitnya ke pembakaran tu apabila kulit dia masih ada, kulit dia masih, reseptor tu masih berfungsi. Tapi bila reseptor tu dah tak berfungsi,
Bila reseptor dah tak berfungsi, maka dalam keadaan tu panas tu dah tak terasa dah. Mungkin sakit lain dia rasa, tapi panas tu tak terasa dah. Itu dunia. Itu pun dah kira sakit dah. Tapi di akhirat Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Allah Ta'ala turunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terangkan, terperinci tentang kebesaran Allah, tunjukkan kebesaran Allah, tunjukkan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang utusan Allah. Tapi ada manusia yang kufur. Ada manusia yang tak mau ikut. Keras kepala. Apa yang berlaku? Allah Ta'ala kata, saufa nuslihim nara. Kami akan campakkan mereka ke dalam neraka. Tengok apa kata Allah. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Kullama nadijat juluduhum. Dan apabila dan selagi mana kulit mereka itu menjadi masak, kulit mereka itu dibakar oleh api sehingga ranum, sehingga betul-betul rentung, baddalnahum juludan ghairaha. Kami akan gantikan untuk mereka tu juludan ghairaha, kulit yang lain, liyadhuqul azab, supaya mereka merasa azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha perkasa dan maha bijaksana. Maksudnya apa? Allah Ta'ala kata di hujung ayat ni, Allah Ta'ala tu maha perkasa, maha gagah dan maha bijaksana. Kerana Allah Ta'ala itu perkasa dalam menjadikan kulit itu boleh hidup balik. Kulit itu boleh jadi elok balik. Dan Allah Ta'ala maha bijaksana. Bijaksananya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia, dan Allah Ta'ala maha tahu bahawasanya kulit manusia ni sampai satu ketika, sampai satu tahap, dia boleh untuk hilang reseptor. Dan Allah Ta'ala ganti balik benda tu. Ya? Allah Ta'ala ganti balik benda tu semata-mata untuk mengekalkan azab yang dirasa oleh orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi bila mana kulit itu diganti, kesakitan itu berterusan, dan manusia yang kufur kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kekal dalam neraka. Kekal sakit yang tidak berhenti. Cuba kita bayangkan. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka inilah seburuk-buruk makhluk. Mereka lagi buruk keadaannya daripada binatang. Binatang dalam dunia ni mungkin kita nampak macam hina. Kan? Kadang-kadang manusia pijak aja semut contohnya. Kadang-kadang manusia ni sepak aja kucing liar. Walaupun benda tu salah, tapi nak kata kucing ke, semut ke, nyamuk ke, lalat ke, binatang-binatang ni kita tak pernah dengar lah mereka ni komplain. Kita tak tahulah dalam alam mereka kan. Tapi sebahagian daripada binatang-binatang ni ditindas. Ditindas. Nampak macam hina. Kan? Tapi manusia yang Allah Ta'ala sebut masuk dalam neraka selama-lamanya ni, mereka lagi hina daripada itu. Kenapa? Kerana sehina-hina yang kita nampak binatang tu, mereka tetap taat kepada Allah Azza wa Jalla, sentiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, sentiasa patuh kepada arahan Allah. Sekalipun tak pernah binatang-binatang ni keluar daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita kena tahu. So, dua keadaan Allah Ta'ala beri peringatan, dua sifat. Kekal dalam neraka yang kesakitannya itu tidak berhenti. Bila kulit dah mula mengurang rasa sakit, Tuhan ganti yang baru. Tuhan ganti yang baru. Tuhan ganti yang baru. Sampai bila Ustaz? Sampai bila-bila. Tidak ada berhenti.
Maka sebab itu, orang yang mempunyai fikiran yang waras, dia akan rasa. Dia akan rasa macam, ish, apa sangat kesedapan dalam dunia ni yang kita nak cari, sedangkan ia bersifat sementara, sedangkan kesakitan yang kita bakal terima, na'udzubillah, moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada azab neraka ni. Tapi kita kena fikir, takkan aku nak gadaikan kesenangan dalam dunia, keselesaan dalam dunia, enjoynya kita dalam dunia, bebasnya kita dalam dunia, yang bersifat sementara, dengan satu penderitaan yang tidak ada berhentinya di negeri akhirat nanti. Maka sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini ada perbincangan pada sanad dia, tapi boleh diterima dalam bab fadailul a'mal. Nabi SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang yang bijak ni ialah orang yang sentiasa merendahkan dirinya dan sentiasa beramal untuk alam selepas akhirat, alam selepas dunia ni, lepas dia mati. Itulah orang yang bijak, itulah orang yang cerdik, orang yang buat perhitungan. Dunia ni sekejap, dunia ni pendek, singkat dunia ni. Ada orang yang hidup 40 tahun, ada orang yang hidup 50 tahun, ada orang yang hidup 70 tahun, ada yang hidup 80 tahun. 80 tahun lama nak dibanding dengan inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun yang kau kira. 1000 tahun satu hari itu. 1000 tahun. Jadi kita nak kira macam mana? Kita nak kira macam mana tu? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja yang mengetahui hakikat. Kerana masa ini relatif. Masa di dunia dengan masa di matahari tak sama. Masa di dunia dengan masa di bulan tak sama. Kerana masa wujud, apabila Allah Azza wa Jalla takdirkan bumi ini berputar pada paksinya dan mengelilingi matahari. Itu masa kat bumi ya. Kalau masa dekat Pluto, Pluto lah. Lagi panjang lah masa tu. Cuma, orang yang bijak, dia akan fikir, 80 tahun nak dibandingkan 1000 tahun di sisi Tuhan. Apalah sangat 80 tahun ni? Sikit je. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menyangka, mereka memandang kiamat tu jauh lagi, sedangkan kami memandangnya sebagai dekat. Kerana apa? Perkiraan masa itu berbeza. Perkiraan masa tu sangat-sangat berbeza. Maka sebab itu, hidup dalam dunia ni singkat. Tuan-tuan, cuba kita tanya umur kita sendiri. Kita tanya umur kita. Saya 40 tahun dah. Apa yang saya buat 40 tahun ni? Kadang-kadang kita pun malu nak sebut. Tak ada apa sangat yang kita buat ni. Maka sebab itu, kena betul-betul jaga iman di dada. Kena betul-betul jaga iman di dalam jiwa kita ni. Kerana paling tidak iman ni kita nak bawa jumpa Tuhan, supaya kita boleh selamat daripada berada kekal dalam neraka. Seperti orang-orang yang Allah Ta'ala ceritakan keadaan mereka di dalam ayat ni. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal mereka dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah seburuk-buruk makhluk. Sebab apa seburuk-buruk makhluk? Mudahlah masuk dalam neraka. Kekal pula dalam neraka, tak keluar-keluar. Binatang hidup dalam dunia tak pernah tak taat. Dia orang ni dalam dunia tak taat. Di syurga nanti, daripada di akhirat nanti, bau syurga pun tak dapat. Berada jauh daripada syurga Allah. Maka sebab itu kita kena banyak syukur pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur kepada kamu. Kerana walaupun aku ni jasa tak banyak dalam agama, walaupun aku ni taklah berapa pandai sangat, walaupun aku ni tak banyak ibadat, tetapi ya Allah, Engkau masih lagi mentakdirkan aku ni masih lagi boleh bersujud kepada Allah dalam salat 5 waktu setiap hari. Kan? Maka sebab itu kita kena bersyukur banyak. Kerana kita bukan siapa-siapa pun. Kita bukan anak ulama-ulama besar yang pernah berjuang untuk agama. Kita bukan orang yang mempunyai
ilmu yang sangat hebat. Dari sudut agamanya, kita nak orang biasa je. Macam saya ni pun bahasa Arab pun masih lagi pelan-pelan, duk baca-baca, bukannya pandai sangat pun. Syukur pada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Kerana syukur akan menjadikan kita ni hamba yang sentiasa beringat. Ya, sebab itu di antara doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada insan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, manusia ni bila sampai umur matang, dia akan doa kepada Allah Azza wa Jalla, dia kata Rabbi auzi'ni, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, supaya aku ni bersyukur ke atas nikmat yang kau berikan pada aku, wa 'ala walidayya, dan ke atas nikmat yang kau berikan kepada kedua ibu bapaku, wa an a'mala salihan tardah, dan supaya aku dapat beramal saleh dalam keadaan kau redha padaku, wa aslih li fi dhurriyyati, ya Allah, perbaikilah zuriatku. Ini doa. Sebab apa? Sebab jadi manusia yang bersyukur, kita akan terlepas daripada sifat takabur. Kita akan terlepas daripada sifat sombong dan lupa Tuhan. Maka sebab tu kena banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang paling besar yang Tuhan pernah bagi pada kita. Apa dia? Iman, Islam. Nikmat yang besar apabila seorang manusia boleh meletakkan dahinya yang paling tinggi dalam jasadnya itu, diletakkan di tempat yang paling rendah, iaitulah di atas lantai ketika mana dia bersalat, sujud kepada Allah, menyembah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Taala kemudian mengatakan, orang-orang ni ialah orang yang seburuk-buruk kejadian. Cuma di sini dalam ayat ni kalau kita analyze lagi, Allah Taala kata, innal ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin. Kenapa disebut ahli kitab dulu baru musyrikin? Kenapa disebut ahli kitab dulu baru musyrikin? Kata Al-Imam Fakhr Razi, kerana daripada satu sudut, jenayah kekufuran ahli kitab lebih dahsyat daripada jenayah musyrikin. Walaupun sebenarnya orang musyrikin tu jauh sangat daripada Islam, ahli kitab lagi dekat. Kerana ahli kitab percaya pada nabi-nabi. Ahli kitab percaya pada kitab-kitab terdahulu. Masalah ahli kitab ni, mereka ubah kitab dan mereka tak percaya kepada kitab yang terakhir. Itu masalah ahli kitab. Tapi walaupun mereka tu banyak persamaan dengan kita, tapi dari sudut jenayah yang mereka lakukan, jenayah kekufuran yang mereka lakukan, mereka lagi dahsyat daripada musyrikin. Dari satu sudut lah. Sebab apa? Sebab mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi. Mereka tahu. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan oleh Allah dengan kitab yang benar. Mereka tahu. Jadi apa yang berlaku? Mereka tolak kerana mereka tak boleh terima Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada bangsa Arab. Mereka tak boleh terima. Mereka nak daripada Bani Israel. Maka sebab itu didahulukan sebut ahli kitab. Mereka lebih dahsyat. Mereka tahu keadaan. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu. Jauh di sudut hati mereka akui. Tapi mereka ingkar kerana kesombongan, kerana takabur. Okey? Baik. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Taala menyebutkan dalam ayat yang ke-7, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Tengok. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam ayat ni Allah Taala menyebutkan tentang iman dan tentang amal saleh. Ini menjadi hujah kepada ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan beramal itu adalah sebahagian daripada tuntutan iman.
Kerana ada mazhab ahli bid'ah yang mengatakan iman ni sekadar dalam hati je. Cukup hanya sekadar dalam hati. Tak payah nak pergi beramal. Iman saya dengan iman Abu Bakar sama. Sebab Abu Bakar menyebutkan Abu Bakar menyebutkan dia beriman, saya juga menyebutkan saya beriman. Cukuplah. Ini adalah ajaran yang tidak benar, ajaran yang menyeleweng. Dia kata iman tu cukup hanya sekadar beriman dengan jiwa, mengaku dengan lidah. Amalan tak ada kaitan dengan iman. Ni tak betul. Sebab itu Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman huwa at-tasdiq bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Golongan Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan iman tu apa dia? Pertama, kena membenarkan di dalam jiwa. Jiwa dia benarkan apa yang dia imani. Bukan hanya sekadar di mulut saja. Tak. Wal iqrar bil lisan, dan dia percaya dengan lidahnya. Dia menyebutkan, kerana dalam hati ni dalam hati ni benda yang orang tak tahu. Dia kena sebut di lidah. Barulah orang nampak, barulah orang tahu, barulah orang boleh anggap dia sebagai golongan yang beriman. Orang boleh berurusan dengan dia seperti berurusan dengan orang yang beriman yang lain. Kalau disimpan dalam jiwa dia, tak dijelmakan dalam lidah ni, mana orang nak tahu? Kan, itu yang kedua. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, dia mesti mengamalkan dengan anggota dia amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas dia. Dia mesti beramal. Tak beramal, tidak sempurnalah imannya. Tidak sempurna, tidak lengkaplah imannya. Jadi, amalan sebahagian daripada keimanan. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dia tak boleh kata, saya dabik dada, saya beriman, tapi tak beramal saleh. Dia akan jadi manusia yang fasik. Apa itu manusia fasik? Manusia yang jiwanya beriman, lidahnya beriman, tetapi amalan dia tidak ada. Ataupun amalan dia tidak sempurna. Dia banyak melakukan dosa. Orang seperti ini masih mukmin, tapi di akhirat dia ke mana? Tahtal masyiah. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asaba min dzalika syai'a fa'uqiba fid dunya fahuwa kaffaratul lah, wa man asaba min dzalika syai'a fasatarahu Allah fahuwa ila Allah in syaa'a 'aqabahu wa in syaa'a 'afa 'anhu, kama qala. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesiapa yang melanggar dosa perjanjian ni, iaitu buat dosa. Siapa yang buat dosa? Hadis ni Nabi SAW sedang minta perjanjian dengan sahabat. Adalah beberapa perjanjian yang Nabi minta. Jangan zina, jangan mencuri, jangan bunuh anak waktu kecil dengan tanam hidup-hidup. Jangan. Jangan buat syirik. Jangan ingkar arahan Nabi yang bagus, yang baik. Nabi kata, waman asaba min dzalika syai'a, sesiapa yang melanggar perjanjian ini, fa'uqiba fid dunya, tetapi dia kena tindakan dalam dunia, fahuwa kafaratullah, itu cukuplah untuk penyuci dosa dia. Waman asaba min dzalika syai'a, sesiapa yang buat benda ni, fasatarahullah, dia tak kena tangkap dalam dunia, tak kena hukum dalam dunia, Allah Ta'ala tutup aib dia. Allah Ta'ala tutup aib dia. Fahuwa ilallah, maka kembali kepada Allah lah urusan dia. Insya'a afa anhu, kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh ampunkan dia. Wa insya'a aqabahu, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan pada dia. Ni golongan yang ada iman dalam jiwa, yang mengaku dengan lidah, tetapi amalan baik dia tidak mampu untuk menampung amalan jahat dia. Orang macam ni berada di atas kehendak Allah. Berada di atas kehendak Allah. Tapi orang mukmin yang sebenar-benar mukmin, orang mukmin yang amalan baiknya lebih baik, lebih banyak daripada dosanya, ni yang Tuhan sebut, ulaika hum khairul bariyah. Dan orang seperti ini dia tak ada dabik dada kata, saya tak perlu beramal dah, sebab ni, you jangan nilai saya luaran saya, dalam saya mana you tahu. Contoh,
Ini adalah satu kepercayaan ataupun satu akidah yang tidak benar. Kadang-kadang dia kata, you jangan judge orang tau. You jangan judge orang dengan luaran saja. You kena tengok dalaman. Kita tak tahu dalaman. Kerana yang Nabi sebut dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin ila qulubikum wa amalikum. Atau kama qala Nabi SAW yang sebut Allah melihat, Allah Taala tak lihat jasad kamu, Allah Taala tak lihat lupa paras kamu. Allah melihat jiwa kamu dan Allah melihat amalan kamu. Yang melihat dalaman ni Allah je. Kita nak tengok apa? Kita nak tengok luaran lah. Bila ada benda luar tak betul, satu orang dia buat benda salah depan kita, kita kata, you benda ni salah. Dia boleh kata kat kita, you jangan nilai saya luaran je. You kena nilai dalaman. Saya mana tahu you punya dalam? You punya dalam ni saya tak tahu. Saya tahu luaran. Yang tu saya tegur tu. Dan saya pun kalau buat luaran yang awak nampak tak betul, awak pun kena tegur saya juga. Jadi sebab itu, tak ada orang boleh dabik dada kata, saya tak perlu beramal, you jangan tengok luaran, yang penting hati baik. Hati baik akan melahirkan perbuatan yang baik. Kalau perbuatan jahat, dia tak boleh kata hati dia baik. Ya, kalau perbuatan jahat, dia tak boleh kata hati dia baik. Sebab apa? Sebab apa yang terbit di luar tu adalah terbit daripada acuan dalaman. Kalau acunya tak elok, maka keluar tak elok. Kalau acunya elok, maka keluar elok. Ya? Sebaik-baik manusia ialah orang yang beriman, kemudian dia beramal saleh. Ya, beriman dan beramal saleh. Baik. Bila Allah Ta'ala kata, yang ni sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, yang tu seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk, Ustaz. Betul, seburuk-buruk makhluk. Sebab apa? Sebab ahli kitab, mereka ini ada satu sifat. Mereka cabut ciri-ciri Nabi SAW daripada kitab mereka. Siapa baca hari ini kitab-kitab mereka, dah tak nampak dah nama Nabi SAW. Tak nampak dah nama Ahmad ke Muhammad ke, sebab mereka telah ubah kitab mereka. Maka mereka lebih jahat daripada pencuri, kerana mereka mencuri sifat Nabi SAW dalam kitab mereka. Ya, dan mereka cuba menghalau orang lain daripada beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada di kalangan mereka yang cuba nak beriman, mereka akan sekat, mereka akan halang, mereka akan tekan, mereka akan tindas. Maka mereka lebih jahat daripada Qutta'ut Tariq, daripada lanun padang pasir yang merampas, menghalang jalan untuk rampas harta orang. Mereka merampas hak orang untuk mencari kebenaran. Ya, okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka, yakni balasan bagi orang yang beriman di sisi Tuhan mereka, jannatu 'adn, ialah syurga Aden. Ya. Syurga Aden tajri min tahtiha al-anhar, yang berlalu di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal dalam syurga itu selama-lamanya. Cuba tengok ayat ni. Khalidin ada, fiha ada, abada ada. Tapi ayat yang awal tu tak ada abada. Apa maksud abada? Abadi. Dalam bahasa Melayu kita panggil abadi. Abadi ni ialah selama-lamanya. Kenapa ayat yang awal tadi, ayat nombor 6 tadi, Allah Ta'ala kata khalidina fiha saja tak ada abada. Tiba-tiba dekat syurga, balasan syurga Allah Ta'ala sebut abada. Ia seolah-olah satu isyarat. Allah Ta'ala nak bagi tahu, orang yang berada dalam syurga ni pun selama-lamanya juga. Selama-lamanya dan lama-lamanya. Dan kekal mereka itu selama-lamanya. Khalidina fiha, khalidin maksudnya kekal mereka tu. Abada, selama-lamanya, tak berpenghujung. Sebenarnya orang masuk neraka ni, masuk neraka ni sementara ke selama-lamanya? Masuk neraka ni ada dua keadaan. Orang yang masuk neraka ni ada dua keadaan. Yang pertama, masuk sementara. Siapa yang masuk sementara ni? Orang yang beriman. Orang yang beriman tetapi amalan jahatnya lebih banyak daripada amalan baiknya. Bila ditimbang, berat belah jahat, maka Allah Ta'ala dengan kehendaknya azab dia.
Bila azab, dia masuk selama-lamanya ke? Tak. Selagi mana ada iman, selagi mana ada orang kata perasaan percaya Allah Azza wa Jalla itu satu-satunya Tuhan, maka dia akan dikeluarkan daripada neraka. Walaupun dia akan masuk neraka dulu. Kalau tengok dalam hadis memang ada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang golongan yang dah masuk dalam neraka kemudian nak keluar daripada neraka nak masuk syurga. Insya-Allah habis je buku ni nanti kita akan baca satu lagi buku. Ni saya dah bincang dah dengan orang kata apa penganjur yang mana insya-Allah kita akan baca buku 40 kisah ghaib dan ajaib. Dalam tu ada kisah bagaimana Nabi SAW ceritakan keadaan seorang lelaki ahli neraka yang paling akhir keluar daripada neraka. Lepas tu tak ada orang keluar dah selepas pada dia. Dia akan masuk syurga. Siapa ni? Orang yang ada iman dalam jiwa dia. Bahkan dalam hadis menyebutkan siapa yang ada iman walaupun sebesar biji zarah, dia tak boleh kekal dalam neraka, dia akan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kekal dalam neraka lah, iaitu orang kafir. Orang ni ahli kitab yang kafir ni dan juga orang musyrikin ni, mereka kekal dalam neraka. Betul. Khalidina fiha. Tapi kenapa Tuhan tak sebut abadah? Dekat syurga sebut abadah, sedangkan keadaan mereka sama. Kekal tu sama. Yang dalam neraka kekal dalam neraka tak keluar dah kerana mereka kafir, kerana mereka musyrik. Yang dalam syurga pun kekal dalam syurga kerana mereka beriman. Tapi satu abadah buku, satu tak ubah abadah. Kata Al-Imam Fakhr Razi, kerana Allah Azza wa Jalla nak menunjukkan rahmatnya. Dekat syurga disebut khalidina fiha, tambah abadah lagi. Kerana Allah Ta'ala mengasihi hamba-Nya yang beriman, Allah Ta'ala beri syurga dalam keadaan Allah Ta'ala redha kepada mereka yang masuk ke dalam syurga tersebut. Duduklah kamu selamanya, duduklah kamu berkekalan dan selamanya. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku melebihi, menandingi kemurkaan. Allah Ta'ala ada sifat murka, Allah Ta'ala ada sifat rahmat. Tetapi rahmat dan murka, rahmat itu mendahului. Sebab itu, sesiapa yang pergi ke negeri akhirat, amalan baiknya lebih banyak daripada amalan buruknya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dia akan masuk syurga terus. Kalau nak ikut adil, sepatutnya dia kena masuk neraka dulu sehingga dosanya habis. Lepas tu baru dia masuk syurga. Itu kalau ikut adil lah. Kerana orang yang pergi ke alam neraka, pergi ke alam akhirat, bawa dosa lebih banyak daripada pahala, dia kena azab dulu dalam neraka. Sehingga dosanya selesai, barulah dia masuk syurga pula. Itu kalau orang yang banyak dosa lah. Tapi orang yang banyak pahala, dia tak masuk neraka dulu. Dia masuk syurga tu kan. Pasal apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku menandingi, melepasi, meninggalkan ghadab, meninggalkan murkaku. Tuhan ada sifat murka, kita tak boleh nafi. Tapi rahmat Allah Ta'ala luas. Sebab itu sesiapa yang bertaubat, taubatnya itu Allah Ta'ala tukar menjadi pahala. Segala dosa yang dibuat sebelum taubat akan ditukar menjadi pahala. Sesiapa yang melakukan amal saleh, ganjarannya itu akan Allah Ta'ala beri dalam bentuk pahala yang bukan hanya satu, tetapi diganda-ganda. Tetapi digandakan. Kita kadang-kadang jadi pelik. Begitu besarnya rahmat Allah dalam nak memberikan rahmat. Dan dengan pahala yang sama, dengan ibadat yang sama, pahala itu berganda. Dan dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menyucikan dosa kecil dengan amalan yang sama. Dosa kecil terhapus, pahala berganda.
begitulah besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Pahala yang kita buat pun berkadar. Salat yang kita buat pun taklah panjang mana, tapi Allah Ta'ala ganjari kita dengan syurga yang tidak ada pemutusnya. Khalidina fiha abada. Begitulah rahmat Allah. Bila Allah Ta'ala kata innal ladhina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim, balasan yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga yang berlalu di bawahnya sungai, mereka akan berkekalan di dalamnya selama-lamanya. Allah Ta'ala nak tunjuk rahmatnya. Berbeza dengan orang yang berada dalam neraka. Tuhan murka. Tapi ayat itu konotasinya tidaklah lebih daripada konotasi Allah Ta'ala menunjukkan rahmatnya. Dan Tuhan nak bagi tahu kita, selama-lama kamu duduk dalam syurga tau. Selama-lamanya tu dengan rahmat aku tau. Sebab apa? Mana ada orang beriman yang boleh dabik dada kata, saya ni Tuhan, buka aja mata subuh sampai tidur balik, semua saya ibadat. Tak boleh. Tak boleh dabik dada macam tu. Kerana apa? Kerana manusia ni ada keperluan dia. Ada waktu dia perlu leisure. Ada waktu dia perlu buat benda-benda yang bukan ibadat. Ada waktu dia buat ibadat, tapi bukan semua. Dia tak melunaskan semua hak Tuhan dalam setiap jam. Tak boleh buat pun. Dalam setiap jam yang dia hidup. Bahkan tidur tu pun sendiri, dia tak melunaskan hak Tuhan dia. Dia hanya melunaskan hak diri dia. Dah mengantuklah, saya tidur kejap lah. Salah ke tidur? Tak salah. Itu satu keperluan. Itu satu nikmat yang Tuhan beri, yang kita kena syukuri. Kan? Yang kita kena syukur sungguh-sungguh Allah Ta'ala bagi kita nikmat tidur lagi. Sebab dulu saya pernah masa muda tu, saya ada masalah tidur. Umur 20-an dulu, masa zaman belajar dulu dekat Jordan, tak boleh tidur. Seminggu tak tidur. Tidur pun sejam dua je. Sakit dada, mata pun jadi panas, badan menggeletar, maka ubat tidur pun tak mau tidur. Masa tu rasa nikmat tidur ni. Betul lah. Tidur adalah satu nikmat. Kita kena banyak bersyukur pada Allah bila Allah Ta'ala bagi kita nikmat tidur ni. Ya? Baik. Tuhan nak bagi tahu kat kita apa dia? Kamu hidup dalam syurga nanti tu berkekalan selama-lamanya dengan nikmat yang pelbagai. Semua tu dengan rahmat Allah. Bukan dengan kelayakan kamu pun. Kerana kalau kira kelayakan kamu tak layak masuk. Sebab kamu dah ambil nikmat banyak dalam dunia ni. Patutnya kamu tak layak dah dapat syurga. Tapi aku dengan rahmat aku bagi juga. Begitu juga kamu masuk dalam syurga ni selama-lamanya. Sedangkan kamu beribadat dalam dunia ni, terhad amalannya. Terhad. Boleh kira. Ya? Radiyallahu anhum wa radu'an. Tapi Tuhan tak kira dengan kita. Tuhan kata apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha mereka. Dan mereka juga redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Zalika liman khashiya rabbah. Itulah bagi mereka, itulah ganjaran bagi mereka yang takut kepada, bagi orang yang takut kepada Tuhan. Tengok Hamka kata. Dia kata, innal ladhina kafaru. Siapa ada buku boleh tengok muka surat 390. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, iaitu orang-orang yang sengaja menolak, membohongkan dan memalsukan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, padahal kalau mereka pakai akal yang sihat, tidak ada satu jua pun yang dapat dibantah. Sehingga mereka menolak itu hanya semata-mata kerana dipengaruhi oleh hawa nafsu belaka. Min ahlil kitab wal musyrikin, daripada ahli kitab dan orang-orang musyrikin itu, iaitu orang Yahudi dan Nasrani dan musyrikin penyembah berhala. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu berada dalam neraka Jahannam dan akan kekal mereka padanya. Di sanalah mereka akan mendapat azab dan siksanya yang tidak berkeputusan. Maksud tak berakhir. Ulaika hum syarrul bariyah.
Mereka itu seburuk-buruk makhluk, sejahat-jahat makhluk. Hamka tanya, mengapa dikatakan mereka sejahat-jahat makhluk? Ialah kerana sebagai yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Abduh, kerana mereka memungkiri kebenaran sesudah mereka mengetahuinya dan telah cukup dalil dan tanda atas kebenarannya. Dimungkirinya kebenaran yang telah diakui oleh jiwa mereka sendiri, sehingga rosaklah rohnya dan sengaja merusak pula kepada yang lain. Keterangan ayat yang setegas ini dapat kita lihat pada usaha beratus-ratus kaum orientalis dan penyebar agama Kristian yang mereka berkata bahawa mereka menyelidiki agama Islam secara mendalam, mengadakan studi berpuluh tahun, diadakan akademi atau fakulti khusus untuk mempelajari segala cabang ilmu pengetahuan Islam. Lalu hasil penyelidikan mereka disebarkan kepada orang-orang Islam sendiri, khusus yang jatuh ke bawah pengaruh jajahan mereka. Ni Hamka cerita tentang keadaan golongan orientalis dan pendakwah-pendakwah Kristian yang mengkaji tentang Islam. Siap mereka ni ada yang boleh berbahasa Arab, power lagi pada kita, dahsyat lagi. Kemampuan mereka bercakap, membaca lebih dahsyat pada kita. Bahkan mereka boleh akses kepada manuskrip lama yang ditulis oleh ulama-ulama Islam, yang kadang-kadang kita pun tak boleh nak capai manuskrip itu. Sebab apa? Sebab manuskrip tu ada kat library depa. Sebab depa jajah negara Islam. Apa jadi pada mereka? Sebahagian mereka menjadi Muslim. Ada yang menjadi Muslim. Kaji, ikhlas dengan diri. Agama ni betul lah. Akhirnya masuk Islam. Tapi adakah semua? Tak. Ada yang degil. Apa yang berlaku? Maka mereka tafsirkanlah ajaran Islam atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dikendalikan oleh rasa benci mereka kepada Islam. Sampai ada yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang ketua penyamun. Ada yang kaji-kaji, Muhammad ni penyamun rupanya. Sampai ada yang mengatakan bahawa Muhammad itu adalah seorang yang ditimpa penyakit sawan. Ada yang sebut, sebenarnya Nabi Muhammad ni mungkin dia masa mula-mula duduk kat Gua Hira tu, terkena penyakit apa tak tahu, tiba-tiba dia boleh cipta Quran dan bawa ajaran. Sampai macam tu sekali diorang tuduh Nabi Muhammad SAW. Sampai ada yang mengatakan bahawa Muhammad itu menyebarkan Islam di muka bumi ini dengan pedang. Cuba kita tengok balik. 13 tahun Islam dekat Madinah, ditindas. Nabi tak balas pun. Tapi bila sampai di Madinah, perlu untuk bina negara. Mana negara dalam dunia ni yang tidak ada Kementerian Pertahanan? Cuba kita tahu sikit. Dekat Mekah, Nabi SAW arahkan para sahabat untuk sabar. Tahan diri. Jangan lawan. Kerana mereka tidak ada negara. Kerana mereka tidak ada negara. Tapi, bila dah ada negara, perlulah pertahanan. Cuba bagi tahu saya, mana negara dalam dunia ni yang tidak ada Kementerian Pertahanan? Mana ada? Mesti ada Kementerian Pertahanan untuk mempertahankan negara. Jadi kalau kedaulatan negara diganggu, maka berlakulah perang. Tapi mereka buat cerita. Sedangkan golongan orientalis ni lupa ke? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, berapa juta manusia mati? Itu disebabkan Islam ke? Tak. Mereka perang sama sendiri. Cuma adalah Turki Uthmaniyah terlibat, tapi bukan dia initiate. Dia terpaksa terlibat kerana kedudukan dia pada masa itu dan kepentingan geopolitik dia pada masa itu. Tapi nak kata, kita tak menyebabkan peperangan pertama dan kedua berlaku. Kita tak menyebabkan peperangan dunia pertama dan kedua berlaku. Tiba-tiba kita dituduh. Apa yang berlaku? Contohlah, kalau kita buka sejarah sikit. Apa yang berlaku di Amerika Syarikat? US. Sebelum tu, US didiami oleh Native American, yang kita panggil sebagai rakyat India. Apa berlaku pada dia? Sebahagiannya dibunuh, dihalau. Ini orang Islam ke buat? Tak, orang Islam tak buat. Siapa buat? Orang Eropah yang datang daripada benua Eropah
menguasai kawasan itu. Itu juga yang berlaku di Australia. Sehingga golongan Aborigin tidak dapat bersaing dengan baik dengan orang-orang yang datang kemudian. Lepas tu dia claim tu tanah dia. Ini bukan dibuat oleh orang Islam. Kalau kita nak buka sejarah lah, kemudian mereka nak ajar kita tentang anti-terorisme. Mereka nak ajar kita tentang nak lawan keganasan. Sedangkan bumi yang mereka duduk, bumi yang mereka tinggal itu pun hasil daripada penindasan terhadap orang asal. Ini kalau kita nak buka sejarah lah. Saya bukan nak sokong terorisme. Saya orang kata macam saya nak sokong terorisme pula. Tak. Tapi kita kena objektif. Kita benci kepada permusuhan. Kita benci kepada keganasan. Tapi nak kata Islam tersebar dengan pedang. Kita kena buka sejarah balik kot. Kita kena buka sejarah balik. Islam berjaya menguasai Iraq. Tapi apa Umar buat pada bumi Iraq? Umar tak serahkan kepada orang Islam yang menjadi tentera. Umar kembalikan Sawad Iraq kepada orang Iraq itu sendiri. Maka sebab itu Islam mengiktiraf hak manusia. Pedang digunakan apabila jalan perdamaian itu tidak berhasil. Apabila dakwah Islam disekat, apabila negara Islam itu diserang, maka kita terpaksa mempertahankan diri. Okey. Sampai ada yang mengatakan bahawa agama Islam itu adalah agama yang hanya mementingkan syahwat. Ini pun satu hal kok. Islam datang tak perkenalkan poligami. Poligami bukan diperkenalkan oleh syariat Islam. Cuba tengok balik. Mana ayat Quran yang kata saya ataupun Allah memperkenalkan poligami? Mana ada? Tak ada. Islam tak perkenalkan poligami, tuan-tuan. Ini jangan terkejut ni. Dengar bagi habis boleh. Dengar bagi habis ayat saya. Islam hanya datang meletakkan had untuk poligami. Ada beza. Islam tak perkenalkan poligami. Sebab apa? Sebab sebelum kedatangan Islam, poligami dah ada. Baca dalam Bible pun dah ada cerita pasal poligami. Habis itu, Islam datang buat apa? Islam datang bagi tahu kepada manusia, sesiapa yang nak berpoligami, mesti cukup syarat dia, mesti berlaku adil. Kemudian jangan lebih. Jangan lebih daripada 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jangan lebih daripada 4. Kalau kamu takut untuk tidak berlaku adil, seorang cukup memadai. Yang mana sebelum daripada itu orang tak ada had. Dia boleh poligami ikut suka dia, berapa banyak yang dia nak. Dan ini menzalimi perempuan. Ya? Sampai ada yang mengatakan bahawa Islam itu tidak mempunyai kebudayaan. Tidak mempunyai falsafah. Islam hanya menyalin dari falsafah Yunan. Sampai ada yang mengatakan bahawa Al-Quran itu hanya karangan Nabi Muhammad SAW saja, bukan wahyu. Ini semua dakwaan golongan yang mengkaji Islam daripada orang Barat. Tetapi ada pula yang lain mengatakan bahawa Muhammad SAW itu seorang yang bodoh. Mereka tidak ingat lagi bahawa seorang bodoh tidaklah mungkin dapat mengarang wahyu. Bahkan ada yang mengatakan Muhammad SAW itu mengharamkan orang makan daging babi kerana dia sendiri suka makan babi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Takkanlah begitu. Kerana Muhammad takut daging babinya dicuri, khadamnya lalu diharamkan. Kerana Nabi Muhammad tu takut daging babinya dicuri, maka diharamkanlah babi. Dan tak ada orang, dia boleh makan sesuatu. Na'udzubillah. Dalam hadis kita tengok setiap daripada apa yang Nabi SAW lakukan, semuanya diceritakan, diriwayatkan oleh para sahabat. Tak ada satu riwayat pun Nabi SAW tu makan babi. Kalau ada, bawa mari bukti. Ini hanya dakwaan-dakwaan kosong, tuduhan-tuduhan jahat. Macam-macamlah yang mereka buat. Mulanya secara kasar, kian lama, kian memasukkan jarum secara halus. Beratus tahun lamanya, kendali ilmu ketimuran, yakni Orientalism, itu terpegang teguh di tangan mereka. Dan pada universiti-universiti yang dalam pengaruh mereka, ajaran Orientalis dan penyebar Kristian itulah yang dikuliahkan kepada murid-murid yang beragama Islam.
supaya setelah mereka keluar dari sekolah itu, ilmu mereka terhadap agama mereka sendiri ialah ilmu yang diakui oleh orientalis itu sendiri, bukan ilmu yang mereka ambil dari sumbernya yang asli. Ini yang berlaku dalam keadaan umat Islam sewaktu orang Islam dijajah. Bila dijajah, kita nampak penjajah itu lebih superior pada kita. Jadi kita belajar daripada mereka ilmu-ilmu Islam yang mereka regulate. Ini benda tak betul. Belajar ilmu teknologi tak apa, sebab dia tak ada kaitan dengan akhirat kita. Tapi belajar ilmu agama dengan orientalis, ini bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Jadi sebab itu waktu saya nak pergi sambung belajar dulu, ditaja oleh kerajaan, ada yang mencadangkan supaya saya buat PhD dekat US Temple University, ada yang suruh buat di Chicago University. Saya tak mahu. Saya nak pergi ke Jordan balik, sambung bidang hadis, kerana di sana sumber Islam yang asal. Ya, alhamdulillah Allah Taala bagi saya rezeki, bagi saya peluang untuk pergi ke Jordan balik. Lebih-lebih lagi banyak naskah kitab Islam yang mahal sebagai sumber pengetahuan yang tidak diketahui nilainya oleh tukang jual barang lusuh, iaitu pasar miskin, dapat dibeli oleh mereka dan dimasukkan ke dalam perpustakaan mereka yang besar-besar di Leipzig, Bonn, Sorbonne, Leiden, Amerika dan lain-lain. Ya. Hanya sekali-sekali muncul pencari ilmu pengetahuan yang jujur yang dapat mengeluarkan hasil penyelidikannya dengan adil. Adapun yang terbanyak adalah orientalis alat penjajahan, baik penjajahan politik sebelum negara-negara Islam merdeka atau penjajahan peradaban setelah negeri-negeri Islam mencapai kemerdekaannya. Dan mereka itu kerjasama, bantu-membantu dengan penyebar agama Kristen. Keduanya berusaha keras membelokkan cara berfikir orang Islam dari agama tauhidnya dan tunduk kepada cara mereka berfikir, iaitu memisahkan agama dari kegiatan hidup dan mengurung agama itu dalam gereja sahaja. Maka cap yang diberikan Tuhan di hujung ayat, mereka itulah yang sejahat-jahat makhluk, adalah cap yang tepat. Dan inilah yang kita rasakan hebat perjuangannya di seluruh dunia Islam sekarang. Tuhan kata seburuk-buruk. Sebab dahlah mereka itu kufur, mereka itu tak mau ikut, mereka halang orang lain, dan mereka tutup keindahan Islam tu dengan fitnah dan dengan rekaan yang mereka lakukan. Dulu saya ada buat satu kajian tentang Schacht, Joseph Schacht, seorang orientalis yang mengkaji tentang hadis. Dahsyat dia. Dia boleh baca kitab-kitab hadis. Lepas tu dia tengok hadis-hadis ni, ada hadis yang sanad terputus. Ya. Ada hadis yang sanad terputus. Ada hadis yang sanad bersambung. Jadi dia kata, dia buat satu kesimpulan, dia kata sanad yang terputus ni dengan sanad yang bersambung ni, dia berlaku over time. Maksudnya, dia mengambil peringkat. Mula-mula, perawi yang mereka-reka hadis ni, dia nak reka satu benda, kalau dia sendiri sebut, idea dia orang mungkin tak terima. Jadi dia sandar pada Nabi. Jadi bila dia nak sandar pada Nabi, dia tambah satu orang. Bila dia tak ada, orang kemudian pula tambah orang lain. Tambah, sampailah kepada Nabi. Dia macam jigsaw puzzle punya. Seolah-olah macam sanad ni adalah jigsaw puzzle yang over time makin bertambah, makin lengkap, makin sempurna. Kan? Macam mana nak jawab? Jadi saya ada satu paper, saya kena buat assignment lah masa tu. Sebenarnya jawapannya mudah saja. Pertama, kita jawab, dalam sejarah Islam ni, kita ada perbezaan pandangan dalam masalah fiqh. Hanafi dengan Syafi'i tak sama pandangan. Hambali dengan Hanafi pun tak sama. Maliki dengan Hambali pun tak sama. Bila mereka tak sama, mereka berbahas. Kalau betul mereka boleh reka dan cipta hadis, buat apa mereka guna dalil lain? Tak payah guna kias lah. Tak payah guna masalah mursalah. Tak payah guna dalil-dalil ni. Melainkan reka je hadis. Confirm orang terima. Dan ada hadis-hadis yang menjadi kongsi bersama antara mazhab-mazhab ni. Ada riwayat dalam mazhab Hanafi yang
digunakan oleh mazhab Syafi'i dengan sanad yang berbeza. Tak mungkin mereka berpakat sedangkan mereka bermusuh. Kalau betul mereka berbohong, dah tentulah satu mazhab akan londehkan mazhab yang lain. Kenapa? Kerana mereka berbeza pendapat. Dalam perbahasan ilmu, apa saja kelemahan orang yang tak setuju dengan kita, kita akan bongkarkan. Tapi tak ada dalam perbezaan mazhab ni, tak ada lagi Imam Syafi'i menuduh Imam Abu Hanifah tu pembohong, pendusta, reka hadis untuk menangkan mazhab dia. Tak ada. Kalau ada pun dia dibuat oleh orang jahil. Itu pun telah dibongkarkan oleh para ulama. Maka sebab itu, ini adalah satu dakwaan yang jahat. Kemudian Hamka sambung lagi. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Yang terutama iman di sini nescaya ialah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya, menerima dan menyetujui petunjuk Tuhan yang telah tersebut pada ayat 5 tadi. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang dan mereka yang beramal saleh, membuktikan iman yang telah diakui dalam hati itu dengan perbuatan dan sikap hidup, terutama mengorbankan harta benda untuk berbuat kebajikan kepada sesama manusia, sebagai yang telah dijiwai oleh zakat tadi, dan berkorban pula dengan jiwa raga dan tenaga untuk memperjuangkan tegaknya kebenaran atau sabilillah di muka bumi ini, yang dijiwai oleh menegakkan semayang serta tulus ikhlas dalam segala hubungan, baik hubungan ke langit kepada Allah atau ke bumi kepada sesama manusia. Dan semua amalan soleh itu mereka kerjakan dengan kesedaran dan penuh cinta. Mereka itulah sebaik-baik makhluk. Kerana dengan mengikuti kebenaran, menegakkan kepercayaan dan membuktikan dengan perbuatan, mereka itu telah mengisi kemanusiaan sebaik-baiknya. Dan mereka telah memenuhi erti hidup, dan Allah pun memuliakan mereka. Mereka pelihara punca-punca budi dan keutamaan yang jadi tujuan sejati wujud insan ini. Dan itulah bahagia yang sejati, sebab dia telah dapat menyesuaikan apa yang terasa dalam hati sanubari dengan tingkah laku dalam hidup. Allah Ta'ala berfirman lagi, Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan mereka di sisi Tuhan ialah syurga-syurga tempat mereka menetap. Itulah perhentian dan penetapan terakhir. Tempat istirahat, menerima hasil dan ganjaran dari kepayahan berjuang pada hidup yang pertama di dunia. Hidup di dunia ni kita berjuang, struggle. Susah nak jadi mukmin. Sekarang ni zaman panas. Orang-orang Islam, terutama yang perempuan, tidak pun diberikan keringanan untuk meninggalkan hijab mereka. Mereka tetap perlu berhijab. Tajri min tahtihal anhar, yang mana syurga itu berlalu di bawahnya sungai-sungai. Sebagai lambang kiasan dari kesuburan dan kesejukan. Tepung tawa untuk ketenteraman, mutmainnah. Kesuburan yang tiada pernah kering. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nikmat yang tiada pernah kering, rahmat yang tiada pernah terhenti. Nikmat yang tiada pernah kering, rahmat yang tiada pernah terhenti. Tidak akan keluar lagi dari dalam nikmat itu dan tidak lagi akan merasakan mati. Sebab mati itu hanya sekali, yang dahulu sahaja. Dan yang menjadi puncak dan puncak dari nikmat itu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah. Allah senang, Allah menerima mereka dengan tangan terbuka dan penuh rahman, sebab tatkala di dunia mereka taat dan setia. Reda yang seimbang, balas membalas, hubung menghubungi, bukan laksana bertepuk sebelah tangan. Kerana iman dan keyakinan jualah yang mendorong mereka memikul beban perintah Allah seketika mereka hidup dahulu. Tidak ada yang dirasa berat dan tidak pernah merasa bosan. Zalika liman khasyiya rabbah, dan demikian itulah bagi orang yang takut kepada Tuhan. Dengan hujung ayat ini diperkuatkan kembali tujuan hidup seorang muslim. Tuhan meredai mereka dan mereka meredai Tuhan. Tetapi betapa akrab pun hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia tetap takut pada Tuhan. Dia, orang kata apa, dalam hubungan manusia dengan raja, kita tak boleh samakan manusia ni, kita tak boleh samakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Tapi nak bagi faham ni, nak bagi faham yang mana Allah Azza wa Jalla ni hubungan dengan makhluk. Rapat macam mana pun makhluk itu kepada Tuhannya, reda macam mana pun Tuhan kepada makhluknya dan makhluk reda kepada Tuhannya, tetap Allah Azza wa Jalla itu berada di kedudukan yang ditakuti oleh makhluk. Saleh macam mana pun, dekat macam mana pun makhluk itu dengan Tuhannya, tapi sampai satu ketika
sampai satu ketika akrab sungguh hubungan, tapi tetap ada rasa takut. Tetap ada rasa gerun kepada Tuhan. Seperti mana seorang manusia yang berada di sisi raja. Yang mana bila manusia ni berhubungan dengan raja, raja dia rapat dengan seorang manusia, kan? Boleh makan sekali, bersembang selalu, berhubungan dengan orang kata apa, dengan telefon dan sebagainya. Tapi bila sampai satu keadaan, seorang rakyat tetap ada rasa gerun dengan rajanya. Oleh sebab itu, maka rasa sayang dan cinta itu pada Tuhan, redha meredai dan kasih mengasihi tidak sampai menghilangkan wibawa, kuasa, bahkan keagungan Tuhan dalam sifat keagungan dan ketinggian. Manusia tak disamakan, tak disamakan dengan Tuhan. Tuhan ni maha tinggi. Tapi nak pergi faham. Sebab itulah maka si Muslim mengerjakan suruh dan menghentikan tegah. Dia sangat mengharapkan dimasukkan ke dalam syurga, namun di samping itu dia pun takut akan diazab Tuhan dan dimasukkan, dia takut untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat dia kita pada malam ini dalam nak memberikan rasa keinsafan pada diri. Kita bila baca tafsir Quran ni, kita kena ada rasa insaf. Bila dengar cerita pasal syurga, rasa rindu. Rasa malu pun ada, kan? Bila dengar cerita pasal neraka, kena ada rasa gerun. Yang mana itu nanti akan menimbulkan rasa kehendak untuk kita berubah menjadi lebih baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun saya ada tersilap di mana-mana, siapa nak tegur boleh, insya-Allah. Sekejap. Prof, ni ada soalan. Apa yang patut kita jawab kepada golongan yang contohnya tak bertudung atau tak salat, ai tak bertudung tapi hati ai baik. Ai tak mengata orang atau judge orang, ai tak sakiti orang. Ai ada juga buat amal jariah. Dia gini. Pertama sekali, kita kena clear yang mana dalam dunia ni kita hamba Tuhan. Dalam dunia ni kita adalah hamba Tuhan. Bila hamba ni, kita kena buat semua benda yang Tuhan suruh. Dan kita kena cegah diri kita daripada lakukan perkara yang Tuhan larang. Kan? Jadi bila jadi macam tu, bila berada dalam keadaan tu, kita kena tahu lah, jariah yang kita buat tu kerana Tuhan suruh. Kita salat, kita tak mengata orang sebab Tuhan suruh. Kita tak sakiti orang, Tuhan suruh. Kita buat amal jariah, sedekah, infak, Tuhan suruh. Jadi kalau kita boleh buat semua benda yang Tuhan suruh tadi, kenapa kita tak boleh buat benda lain yang Tuhan suruh juga? Iaitu salat dan juga menutup aurat. Sepatutnya kita kena buat jugalah. Sebab itu pun Tuhan suruh juga. Tapi kalau kita kata, you tak boleh judge saya. Kita memang tak boleh nak judge orang, adakah dia ni ahli neraka atau ahli syurga. Tapi kita boleh kata perbuatan tu haram. Orang, contohlah, ahli politik dia mencuri. Dia merasuah, dia mencuri, dia salah guna kuasa, dia pecah amanah. Kita boleh kata kat dia, ni teruk lah, ahli politik yang teruk. Sebab pecah amanah, khianat, rasuah. Boleh tak? Boleh lah. Dia tak boleh kata, walaupun saya ni mencuri, walaupun saya ni merasuah, walaupun saya ni pecah amanah, tapi saya ni ahli politik yang baik tau. Saya banyak buat jariah tau. Tak apalah, yang tu tak ada masalah. Kita hanya disuruh untuk tegur benda tak betul. Benda yang betul tu, kita bagi semangat lagi. Baguslah ni. Cuma cara nak tegur tu kena betul lah. Kan? Cara nak tegur kena betul lah. Kita kena jawab, kita kena begini. Jangan cakap, hang ni, solat tidak, tutup aurat tidak, sia-sia je hang tak mengatur orang. Sia-sia je hang ni infak ke orang. Tak betul tu. Kita tak boleh kata sia-sia tu. Sebab sia-sia tak sia-sia ni Tuhan tentukan. Kita cuma boleh kata, bagus hang ni infak. Bagus hang ni tak sakitkan hati orang. Bagus hang ni tak mengatur orang. Tapi kalau hang solat, lagi bagus. Kalau hang tutup aurat, lagi bagus. So dia punya ayat tu nampak ke arah positif sikit lah. Habis itu Ustaz, orang yang tak menutup aurat ni apa hukum? Hukumnya haram lah.
Tapi confirm neraka, saya tak tahu. Saya pun tak tahu saya ni ahli syurga atau neraka, tapi doa lah kita ni ahli syurga kan. Jadi, judge orang tak boleh dengan kata awak ni ahli syurga atau neraka, kerana itu hak Allah. Tapi nak judge orang berdasarkan amalan dia haram atau halal, betul atau tidak, itu boleh buat. Bahkan Nabi SAW kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang nampak benda mungkar, dia mampu cegah, dia kena cegah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tak mampu dengan lidah ni, tegur. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Kalau tak mampu juga dengan jiwanya, itulah selemah-lemah iman. Jadi yang ni kita kena jelas betul-betul. Kita kena jelas betul-betul. Cuma ada orang dia guna alasan, dia kata, saya sebenarnya bukan tak nak tutup aurat ustaz, tapi saya tak mau hipokrit. Kalau saya buat pun bukan saya ikhlas. Pertama, hipokrit tak hipokrit tak menjadikan uzur untuk kita tinggalkan benda yang wajib. Ya. Seperti mana kita kena pergi kerja, kalau kerja kita tu kena pakai pakaian beruniform, kita kena pakai beruniform tu. Tak ada pula kita kata, saya bukan tak nak pakai bos, pakaian beruniform ni, tapi kalau saya pakai pun saya hipokrit. Tapi buat kerja boleh pula dia pakai uniform. Dia tak pakai pun uniform tu pada hari-hari yang dia tak kerja. Katalah dia pergi kerja KFC, dia kena pakai uniform. Kan? Kena pakai topi tu, walaupun kat luar dia tak pakai topi KFC tu. Tapi kenapa dia pakai? Sebab dia tahu dia kuli. Dia kerja dengan orang. Dalam dunia pun macam tu jugalah. Kita ada hamba Tuhan. Jadi, hipokrit ke tak hipokrit ke, Tuhan suruh buat. Jadi kena buat. Paksa diri untuk ikhlas. Wallahualam. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan pada malam ni. Saya bukan nak ajar orang. Saya cuma nak bagi tahu. Kita semua kena ada semangat untuk berubah. Untuk menjadi lebih baik. InsyaAllah. Doktor, kalau orang sil kata contoh, kenapa ustaz ni begini begitu, kenapa orang tu nanti masjid macam ni macam tu, nanti bila suruh bertudung dia kata nanti dulu, macam mana? Adakah golongan tu munafik? Pertama sekali, munafik ni ada dua jenis. Munafik akidah, yang ni hanya Allah Ta'ala yang tahu. Nabi pun asal tak tahu, Nabi tahu bila Allah Ta'ala bagi tahu dia. Yang kedua, munafik amal. Munafik amal ni dia mukmin, dia Muslim, tapi amalan dia tu amalan orang munafik. Yang Nabi sebut tu lah, bila bercakap menipu, bila berjanji mungkir, bila diberi amanah khianat. Maka adakah orang yang tidak melakukan ketaatan itu munafik? Kita tak boleh kata gitulah. Kita cuma kata dia buat salah, dia buat benda silap, dia buat benda silap, dan kita doakan dia, dan kita dakwah dia. Kerana saya pernah jumpa orang yang tidak menutup aurat ni, kesungguhan dia untuk menutup aurat tu ada. Minta maaf cakap, memang ada. Cuma dia belum ada kekuatan. Kenapa dia tak ada kekuatan? Sebab keliling dia, kawan-kawan dia, suasana. Dulu saya pun pernah lah satu ketika saya macam skeptik sikit. Zaman-zaman orang bila pakai tudung, dia kata dia nak pakai tudung, lepas tu dia pakai selendang sikit, lepas tu dia cuihkan rambut dia sikit. Saya kata pakailah, tutuplah tu. Tapi kita tak tahu keadaan manusia. Dia nak berhadapan dengan kawan-kawan yang tak sama dengan dia dari sudut perubahan yang dia nak buat. Dia kena troll, dia kena sindir, so dia buat sikit-sikit. Mula-mula tutup sikit, lepas tu tutup sikit, lepas tu tutup habis. Dia perlu kepada stages. Tapi insya-Allah semangat tu Tuhan tak akan sia-siakan. Kita kena terus bagi semangat kat dia. Dan saya pernah jumpa satu orang hamba Allah. Dia artis. Dia jumpa saya dengan suami dia. Dia siap sebut lagi. Dia kata, doktor tolong doa saya. Dia tak pakai tudung. Dia kata tolong doa saya supaya saya ni Allah Ta'ala jemput pergi haji. Balik daripada haji saya memang nak pakai. Dia nak guna kesempatan tu. Dia macam orang tak nak pergi masjid, segan nak pergi masjid, takut kena sama dengan orang masjid. Kadang-kadang IJK masjid garang. Kau ni tak pernah jumpa pun. So dia tunggulah waktu keramaian, waktu kenduri, ramai sikit orang datang. So waktu tu dia datang. Sama jugalah orang yang nak berubah ni, mungkin dia tak ada kekuatan lagi, tapi dia nak tu. Cuma kekuatan tak ada, dia kata saya tunggu lepas haji lah, lepas haji baru saya pakai. So ada alasan. So orang kuranglah troll dia. So manusia ni macam-macam keadaan dia, macam-macam situasi dia. Cuma pertama kita kena sangka baik, yang kedua kita kena bagi tahu benda tu salah.
Tapi kita tak bolehlah kata dia munafik ke apa ke, kerana itu urusan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan apa yang saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada Tafaqquh Fiddin yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah kita setiap bulan. InsyaAllah moga ada keberkatan dan pahala yang Allah Ta'ala sediakan untuk mereka insyaAllah. Jadi saya berhenti di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Doktor. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan doktor. Love you.